يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه النجوم أشرق البدر علينا فاختفت منه النجوم مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Ketua Kursi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di ayat ke-27 daripada surah Al-Ankabut. Ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Dan kami kurniakan kepadanya Ishaq, Nabi Ishaq, dan kemudian cucunya Nabi Yaqub. Maknanya Nabi Ibrahim AS sempat bersama dengan cucunya Yaqub AS. Dan ayat ini sebenarnya suatu pengajaran bahawa sehebat mana pun Namrud, dia tidak dapat bertahan dengan kekejaman, kejahatan, kezaliman. Sebaliknya orang-orang yang memperjuangkan kebenaran akan terus mendapat dukungan-dukungan dan pengganti-pengganti dan pelapis-pelapis. Allah menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'ah ini maknanya musuh, ya, musuh engkau lah. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sebab mereka kata Muhammad abtar, ya, musuh-musuh Nabi kita kata Muhammad abtar. Muhammad itu terputus daripada keberkatan sebab mati Qasim, mati Abdullah. Jadi mereka buat kesimpulan tak ke mana Muhammad ni. Muhammad abtar, kata mereka, terputus keberkatannya, tak ada penggantinya. Maka turun ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh kamulah yang akan terputus keberkatan. Jadi maknanya Namrud tidak ada berkatnya dan tidak akan berpanjangan. Sebaliknya Nabi Ibrahim AS berpanjanganlah perjuangannya. Bahkan ada pelapisnya, iaitu Ishaq wa Yaqub. Ya, Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim, lahu, kepadanya Ishaq wa Yaqub. Ini tanda rahmat, ya, tanda rahmat kasih sayang Tuhan kepadanya, itu kepada Ibrahim AS. Tanda penghargaan atas jihadnya. AFQ 6461, ubah kereta AFQ 6461, AFQ 6461. Jadi penghargaan ataupun kita kata yang dikurniakan, yang Tuhan sebut dalam ayat ini, wa atainahu ajrahu fid dunya. Kami bagi dia, kurniakan kepada dia ganjaran perjuangannya itu di dunia lagi. Di mana hasil daripada jihadnya masa muda lagi.
Dia terlibat dalam jihad masa belasan tahun lagi, ya, masa belasan tahun. Maka Allah Ta'ala kurniakan, ya, penghargaan mendapat antara lain anugerah anak yang terdiri daripada Nabi-Nabi. Di hari tuanya dikurniakan, sesudah dikurniakan anak pertama Ismail, Allah kurniakan pula Ishaq. Makna umur dah 70 lebih, isterinya pun dah tua, tapi dia masih dapat kurniaan tanda Allah Ta'ala menghargai jihad yang dilakukan. Ini dia katakan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, sebenarnya jihad itu untuk kebaikan dirinya, bukan untuk menambahkan kekuasaan Allah. Tidak, Allah kekal dengan kekuasaannya dan tidak mengambil manfaat daripada jihad hamba-Nya. Sebaliknya, man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, pulangannya kebaikan daripada jihad itu kembali kepada dirinya. Selamatlah ia daripada azab neraka dan akan mendapat kemenangan-kemenangan, ya, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat anak kedua setelah 14 tahun, ya, iaitu Nabi Ishaq, dari isteri Siti Sarah yang tua, yang dianggap mandul. Dan kebahagiaan itu lebih memuncak lagi, ya, kerana masih di masa hidupnya juga Ishaq telah dikurniakan anak, iaitu Yaqub alaihi salatu wassalam. Jadi adanya Yaqub, adanya Ishaq, adanya Ismail. Ini adalah maknanya ada innaka antal wahhab. Allah itu maha mengurnia, ya, Allah itu maha mengurnia, dan kita tidak sangka kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami jadikan pada keturunannya nubuwah, ya, dan Alkitab. Dikatakan dalam ayat itu, ya, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba, ya, daripada keturunan, ya, pelapisnya itu mendapat kenabian, pangkat kenabian dan memperolehi kitab. Bermula dengan wa ataina Dawuda zabura, bermula dengan Nabi Daud, ataupun wa ja'alnahu hudan li bani Israil, iaitu Nabi Musa alaihissalam, keturunan daripada Yaqub, keturunan daripada Ibrahim alaihissalam, ya. Wa dikatakan bahawasanya wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan jadilah mereka itu pemimpin-pemimpin. Dan juga Alkitab dari keturunan Yaqub, yang nama kecilnya, nama timangannya iaitu Israel. Maka anak-anaknya disebut sebagai Bani Israel, children of Israel. Bani itu maknanya anak-anak, ya. Bani Ismail, anak-anak Ismail, ya. Bani Leman, anak-anak Leman. Jadi Bani Yaqub, anak Bani Israel, anak-anak Yaqub ataupun anak-anak Israel. Israel itu nama timangan kepada Yaqub. Lalu kalau orang tanya kenapa Yahudi mengambil nama Israel itu, jawabnya, mereka sandarkan diri mereka kepada keturunan Nabi Yaqub. Tetapi malangnya mereka tak ikut perangai Nabi Yaqub, ya tak? Mereka ambil nama orang yang mulia, iaitu Israel itu nama timangan kepada Yaqub. Yaqub itu lampaulah baik orangnya, ya tak? Lampaulah prihatin orangnya. Tetapi mereka yang ambil nama itu tidak prihatin, tidak kasih dan sayang, tidak ada rahmat, tidak maknanya bersikap, maknanya bertimbang rasa, menghalau orang keluar daripada rumah asalnya, ya, menghalau maknanya kita kata orang-orang Palestin. Jadi sekadar berbangga menjadi keturunan orang yang mulia tak jadi. Umumnya keturunan orang baik-baik, ya ke? Memang ini keturunan baik-baik, mika tu. Mika tu, ya. Jadi maknanya di situ tak cukup dengan keturunan dia baik, ya tak? Tiba-tiba perangiannya tak baik. Jadi begitulah cerita Yahudi Bani Israel ini. Maknanya ambil Israel bagi nama kepada negara itu, kiranya bagus, ya. Sebab apa? Sebab Israel itu adalah Yaqub, tapi pendek perangai mereka merampai.
ya, dia mendapat negara itu dengan cara merampas dan mengeluarkan 600,000 orang-orang Palestin daripada Dir Yasin. Ini maknanya bagaimana permulaan negara itu pun sudah tak kena, permulaan negara itu sudah tidak kena, jadi dikata di situ bagaimana 12 puteranya, iaitu abang-abang Nabi Yusuf 10 orang, Nabi Yusuf 11, Bunyamin 12. Itu yang dikatakan putera Nabi Yaqub berkembanglah 12 putera yang laki-laki. Yang 11 itu disebut dalam surah Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dalam mimpiku ya Nabi, dalam mimpiku wahai bapakku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud menghormatiku. Ketika mana aku nampak dalam mimpi itu, aku duduk di atas singgasana. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, sujud hormat kepada aku. Jadi 11 ahada asyara campur Nabi Yusuf jadi 12, jadi 12 putera kepada Yaqub alaihissalam. Jadi sejak dari Yusuf sampailah kepada Musa, Harun, Yusha', Daniel, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya itu daripada Bani Israel. Semua adalah anbiya Bani Israel, adalah nabi-nabi kepada Bani Israel. Dan kemudiannya ada Nabi Muhammad sebagai maknanya Nabi lil alamin, sebagai Nabi bukan lagi kepada Bani Ismail semata, walaupun daripada keturunan Bani Ismail, tapi bukan semata kepada Bani Ismail, tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, bukan lagi kepada Bani Ismail sahaja. Jadi dikata di sini bahawa dan dari puteranya yang sulung Ismail yang turun bangsa Arab, iaitu bila mana ditinggalkan Nabi Ismail di Makkah Al-Mukarramah dengan Siti Hajar, datanglah suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah maknanya kita kata orang Arab Adnan, bukan orang Arab Adnan. Orang Arab ni ada dua, satu Adnan, satu Qahtan. Adnan ini kawasannya adalah Hijaz, Qahtan kawasannya adalah Yaman, Najran. Itu dipanggil Arab Qahtan. Arab Qahtan kasar, rendah sikit, kecil. Arab maknanya Adnan ini tinggi sikit, dia cerah sikit, cerah sikit, dan besar lagi daripada Qahtan, besar daripada Qahtan. Yang sedang bergolak ialah Qahtan, Bahrain, Yaman, itu Qahtan. Yang belum lagi ialah maknanya Adnan, yang belum lagi ialah Adnan. Dan dikatakan di sini hanya seorang dibangkitkan Rasul, iaitu penutup Khatimul Anbiya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kedatangannya, kedatangan Nabi Muhammad itu adalah doa daripadanya, daripada Ibrahim untuk anak cucunya. Bila dah selesai maknanya Kaabah kan, maka ada di antara doa-doa Nabi Ibrahim itu ialah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, wahai Tuhan, utuskanlah daripada kalangan mereka, suku Jurhum ini, rasulan minhum, Nabi Rasul daripada kalangan mereka sendiri, bukan daripada Bani Israel, tapi daripada Bani Ishaq, Bani Ismail, rasulan minhum, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, supaya Rasul itu akan membacakan ayat-ayat, wahai Tuhan, utuskanlah di kalangan mereka sendiri seorang Rasul, dia akan membaca ayat-ayat-Mu, mengajar mereka akan kitab dan membersihkan akhlak mereka, wa yuzakkihim,
membentuk dan mengasuh mereka. Itu doa Nabi Ibrahim, maka Allah Ta'ala mustajabkan doa. Maka lahirlah Nabi Muhammad, ya, yang merupakan cucu kepada, maknanya kita kata keturunan Nabi Ibrahim, hidup di keliling Kaabah yang didirikan atas perintah Tuhan di Makkah ataupun Makkah, ya, Makkah Al-Mukarramah yang dimuliakan, dan akan menyebar ajaran Ibrahim ini kepada seluruh dunia. Millata abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jalan yang diterokai oleh Ibrahim yang dikatakan hanifan musliman, tunduk dan patuh, ya, cenderung kepada kebaikan, tunduk dan patuh kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, bukan jalan orang-orang musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim berserta dengan Nabi Ismail bina Baitullah, ya, kemudian bersama dengan Ishak bina Baitul Maqdis, mercutanda ibadah, ya, mercutanda ibadah. Ini orang yang mulia, dia meninggalkan sesuatu yang mulia. Kemudian dikatakan di sini bahawa dikurniakan kepadanya nubuwwata wal kitab, perintah-perintah suci dari Tuhan. Bezanya dengan suhuf ialah perkeliling-perkeliling yang tidak dihimpunkan. Tapi kalau Alkitab terhimpun, Zabur, Taurat, Injil, ya, Quran, kepada Nabi Musa Taurat, kepada Isa Injil, Gospel, ya, dan Zabur, ya, dan jamaknya ialah Zubur, ya, kepada beberapa nabi yang terkenal kepada Nabi Daud dengan namanya Mazmur ataupun Mazamir, dan penutupnya adalah Al-Quran Karim, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang disebut sebagai Old Testament, New Testament, dan Al-Quran itu disebut sebagai The Last Testament. Kalau kita baca surah Khabar, ada surah Khabar lama, ya tak? Ada surah Khabar baru, ada surah Khabar yang paling terakhir, ya tak? Kalau yang lama tu pun lama, kita jual kan? Tak ada nak baca lah. Yang kita nak baca tu the last, yang terkini, ya? yang terkini, begitu, ya tak? Jadi penutupnya adalah Al-Quran, dan wa atainahu ajrahu fid dunya, kami bagi ganjarannya. Ajra ni ialah ganjaran, ya, habuan, upah, itu ajra. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, jadilah kamu pengikut kepada orang yang tidak minta sebarang upah ganjaran. Kepentingan dia nak jadi, dia adalah pemimpin. Ittabi'u, kamu adalah pengikut. La yas'alukum ajra, dia tak minta ganjaran dunia. Dia bukan nak jadi kaya daripada kepimpinan yang tidak, ya. Kemegahan dunia yang dapat dicapai orang pada zamannya semua telah dicapai oleh Ibrahim AS. Itu dikatakan ajrahu fid dunya, ya, ajrahu fid dunya. Dia mempunyai rumah besar, ternakan yang banyak, isteri yang cantik lagi setia, anak laki-laki yang ternama, terpuji, nama baik, kemana saja dihormati dan dicintai. Itu adalah makna kurniaan. Apa lagi? Ya tak? Maskanus salih, markabus salih, ya, di antara kurniaan yang menggembirakan seseorang. Tempat tinggal yang baik, kenderaan yang baik, pasangan yang baik, anak yang baik, adalah boleh. Ya tak? Apa lagi, ya? Jadi maknanya begitulah. Dengan nama-nama yang baik, pergaulan yang baik, kemana dia pergi orang akan sebut dia, semua agama akan sebut Ibrahim. Nasrani ke, Yahudi ke, Islam ke, akan sebut millata abina Ibrahim, ya tak? Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang tak ada jalan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini adalah tidak lain dan tidak bukan orang yang safiha nafsah, orang yang telah memperbodohkan dirinya. Safiha nafsah, ya, safiha nafsah. Jadi dikatakan di situ bahawa bagaimana dia ada segalanya, ya, tinggal bekas dan jasanya di Syam, ya, dan di Mesir dan di Hijaz, ya,
di Mesir ni siapa? Di Mesir ni pasal Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf akhirnya bawa ayahnya pindah ke Mesir. Nabi Yusuf bawa Nabi Yaqub. Bila Nabi Yusuf jadi menteri kewangan, ya, dia jaga pembendaraan, dia menjadi maknanya kita kata yang menguruskan hasil-hasil bumi. Maka kan Nabi Yusuf minta supaya abang-abangnya bawa bapaknya datang ke bumi, ya, datang ke bumi Mesir, sebab dia dah jadi pemerintah Mesir, menjadi menteri kewangan. Ada riwayat merangkap Perdana Menteri Al-Aziz, ya, merangkap Perdana Menteri. Dan itulah bermulanya adanya Bani Israel di maknanya di Mesir. Kemudian mereka ditindas oleh Qibti yang datang daripada Iraq. Qibti ini keturunan Fir'aun itu yang menindas Bani Israel. Maka kemudian diutuskan Nabi Musa, bebaskan Bani Israel daripada Qibti. Sebab itulah disebut sebagai, maknanya dia sebagai penyelamat Bani Israel, ya, sebagai penyelamat Bani Israel, ya, maknanya dibawa merentas, ya, dan laut, dikejar oleh Qibti Fir'aun, selamat dan sebagainya. Jadi maknanya kesan-kesan zuriat Nabi Ibrahim ini ada di Mesir, ada di Syria sampai sekarang, ya, ada di Palestin, ada di Jordan, ada di Syria. Ada orang-orang Yahudi serba hitam, ya, pakaiannya serba hitam, janggutnya pun hitam, ya, rambutnya pun hitam, sehingga dikatakan pelakon-pelakon Hollywood itu kalau rambutnya hitam macam Jews, ya, terdiri daripada orang-orang Yahudi, ya, seperti Elizabeth Taylor, kan. Itu contoh, maknanya kita kata orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Jadi pasal rambutnya yang hitam tu, orang putih sana kan hitam, merah, ya, merah. Jadi maknanya di situ ada kesannya di Hijaz. Nabi Ibrahim ada kesannya di Hijaz, iaitu Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah, ya. Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah menambah disertai dengan ketaatan kepada Allah dari segala seginya. Maknanya betapa kurnia Allah kepada Nabi Ibrahim itu ialah segala kerja buatnya itu semuanya adalah ketaatan, hanifan musliman, ya, semua dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah, cenderung kepada perintah kebaikan. Itu maknanya kurniaan, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mempunyai rumah besar, binatang ternak, ya, sampai pula Tuhan mengangkatnya menjadi imam, ya, wa ja'alna, maknanya inni ja'iluka lin-nasi imama, ya. Fa idh ibtala Ibrahim, apabila Allah Ta'ala menguji Ibrahim alaihissalam bi kalimat, dengan beberapa tugas dan tanggungjawab, fa atammahunna, lalu ia menyempurnakan tugas-tugas dan tanggungjawab itu, sama ada di Iraq, sama ada di Palestin, sama ada di Makkah Al-Mukarramah, ditunaikan tanggungjawab. Lalu Allah berkata, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, aku nak jadikan kamu sebagai pemimpin kepada seluruh manusia. Lalu Ibrahim jawab, qala wa min zurriyyati, kata Ibrahim, dan begitulah hendaknya zuriat aku pun biar mereka itu pemimpin. Maka Allah Ta'ala sebut, la yanalu ahdi az-zalimin, orang yang zalim tak layak untuk jadi nabi-nabi dan pemimpin. Ya, orang yang zalim tidak layak jadi nabi dan pemimpin. Jawab Allah kepada kenyataan Nabi Ibrahim, ya. Jadi diangkatnya menjadi imam, jadi ketua bagi dua kelompok besar, Bani Ismail dan juga Bani Israel. Dan dia diberi gelar sebagai Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah mengambil Ibrahim sebagai teman karibnya, ya. Dan sebab itulah peristiwa kematiannya pun ada kisah, kan. Bila datang malaikat maut jumpa Ibrahim alaihissalam, bagi salam, menyampaikan salam daripada Tuhan. Nabi Ibrahim pun jawab. Kemudian Nabi Ibrahim tanya,
Siapa bikul ni siapa? Katanya malaikat maut. Ada apa hajatnya? Hajatnya nak cabut nyawa. Biasalah kalau dia punya nyawa tak? Cik, sampaikan salamku kepada Allah. Dan Allah sampaikan salam kepada ku, sampaikan semula salamku kepada Allah. Takkanlah Al-Khalil, takkanlah teman setia nak cabut nyawa teman setia ataupun teman karib. Takkanlah teman karib nak cabut nyawa teman karib. Ada mereka maut ni dibawa arahan daripada Allah untuk cabut nyawa Nabi Ibrahim. Maka tak adalah jadi cabut. Nak sampaikan salam dulu kepada Allah untuk menyampaikan hasrat Nabi Ibrahim kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menjawab salam Ibrahim dan bertanya kepada malaikat apa yang dikatakan oleh Khalili, teman setiaku, teman karibku. Dia kata takkanlah teman setia nak cabut nyawa teman setia. Lalu Allah Ta'ala kata sampaikan salamku kepada Khalili, kepada teman setiaku. Khabar kata takkanlah teman setia tak nak jumpa teman setia. Takkanlah teman setia tak nak jumpa teman setia. Mereka maupun turun balik jumpa Nabi Ibrahim, sampaikan salam. Lalu Nabi Ibrahim tanya apa Tuhan kata. Tuhan kata takkanlah teman setia tak nak jumpa teman setia. Kalau begitu tak apa, cabutlah nyawa aku tak apa. Pasal nak berjumpa dengan Allah bukan frasa bercinta. Oh Tuhan, kau cabut nyawa aku, itu lain. Nanti lain. Itu cerita apa? Ibu mertua aku pun. Ya, ibu mertua aku ya. Tak, saya bertanya lah. Naik beca. Naik beca. Kritikan sosial, kritikan sosial. Dia sastra yang kita kata seni untuk masyarakat. Bukan seni untuk seni. Seni untuk seni awesome. Dia seni itu untuk masyarakat, mendidik masyarakat. Kalau tuan-tuan tengok TV Al-Hijrah, tengok maknanya cerita bersiri Iran kan? Dan filem-filem Iran itu nampak ada mendidik masyarakat. Polemik yang sedang berlaku dalam cerita yang ada dalam TV Al-Hijrah sekarang ini ialah polemik tentang bagaimana peranan wanita dalam Islam, dalam bentuk drama yang bersih, dalam bentuk drama yang bersih. Jadi kita nampak bagaimana seorang pengurus restoran wanita dan tukang masak utama ni suaminya. Jadi maknanya kita nampak di situ bagaimana nak dipersembahkan nilai. Bagaimana nak dipersembahkan nilai peranan wanita boleh menjadi pengurus kepada sebuah restoran yang terkenal di Tehran, sedangkan tukang masak utamanya adalah suami isteri. Jadi itu berlaku sedikit maknanya polemik dalam akhbar dan sebagainya. Jadi bagi saya ini seni untuk masyarakat. Bukan seni untuk seni. Seni untuk seni ini tak ada apa. Dikira nak berseni dia. Kadang-kadang keluarlah sajak-sajak kabur yang siapa tak faham, dia tak faham. Aku tidak tahu apa yang aku tahu, mereka pun tidak tahu apa yang aku tahu. Siapa tahu apa yang aku tahu, aku pun tidak tahu apa yang mereka tahu. Apa nama sajak Nabi itu? Apa nama sajak Nabi itu? Sajak kabur. Jadi tak payah sajak seni untuk seni. Kita perjuangkan seni untuk masyarakat. Maka bersenilah, tak ada halangan. Nabi Daud pun berseni, tak ada masalah. Nabi pun tidak mengharamkan seni. Yang penting seni itu untuk masyarakat. Tuan-tuan, kehadiran kumpulan-kumpulan nasyid mengisi kekosongan kita dalam soal seni misalnya. Ataupun kehadiran TV-TV yang boleh membantu untuk menyemarakkan seni-seni Islam. Kehadiran seniman-seniman untuk bersama dalam perjuangan Islam harus dialu-alukan. Dan elok tuan-tuan dan puan-puan panggil Ustaz Zabri TV 9, dah tak ada dalam TV 9, dah tak boleh masuk, tak muat. Ustaz Zabri dulu yang mengajar Al-Quran tu lah. Sekarang ni tak boleh masuk TV 9, dah tak muat. Tak boleh masuk, tak muat, tak boleh masuk. Jadi panggil dia kemari, dia bukan orang lain, orang Perak juga. Tak silap saya ada saudara di Sayur, dia je orang manja, orang mana tak.